Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. InsyaAllah kita ada nota baru, tapi nota tu sementara. Nota sementara. Nota ini sementara, insyaAllah kita akan gabungkan dalam nota yang ke-10 untuk Mishkat ini. Kita sudah sampai ke nota yang ke-9 siap, dan ini termasuk dalam nota yang ke-10, nota barulah. Tapi untuk sementara lah hari ini sekadar 2-3 muka surat sahaja. Hadisnya itu adalah sambungan kepada hadis sebelum ini, nota 9, hadis yang ke-39. Ini hadis yang ke-40. Muka surat pula adalah sambungan kepada muka surat nota sebelum ni. Begitu juga dengan nota kaki, sama juga sambungan kepada yang sebelum ini. Mungkin kita akan dapati ada perbezaan dalam nuskha-nuskha Mishkat itu. Setengah-setengahnya dia bagi nombor di sini, nombor 42 hadis ini. Macam-macam ada tu, tak sama. Ini yang kita pakai ini berdasarkan yang kebanyakan lah. Hadis ini yang kita nak baca hari ini ialah hadis yang ke-40. Wa an Abi Umamah أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه. رواه أحمد. Hadis yang kedua iaitu 41. Wa an Amr ibn Abasah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah man tabi'aka ala hadha al-amr? Qala hurrun wa 'abdun. Qultu mal Islam? Qala tibul kalam وإطعام الطعام. قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قال قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. قال قلت أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال قلت أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال قلت فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال قلت أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر. Itulah dua hadis yang kita baca tadi. Kedua-duanya terletak di bawah tajuk tanda kesejahteraan iman. Tanda kesejahteraan
atau kesempurnaan iman. Oleh kerana di dalam kitab yang asal Mishkat, dia tak ada tajuk ni. Tajuk ini tak ada. Sebab itu kita tidak mementingkan sangat dari segi nak buat tajuk yang Arab, takut keliru. Takut keliru, nanti orang kata ini ada tajuk pula, yang sebenarnya tak ada. Yang ada ini berdasarkan terjemahan-terjemahan Mishkat yang tersebar sekarang ini. Dalam terjemahan-terjemahan itu setengah-setengahnya dia ada buat tajuk-tajuk tertentu sesuai dengan hadisnya. Hadis yang ke-40, wa an Umamah wa an Abi Umamah. Dalam Mishkat ini dia ada waw, wa an. Berbeza dengan Mukhtasar Sahih Muslim. Kalau kita tengok yang saya buat itu Mukhtasar Sahih Muslim, hadisnya macam ni juga, tak ada sanad dia. Hanya sahabat ada. Tapi di situ dia tak ada waw, dia sebut an saja. Setiap hadis tu an, bukan wa'an. Dalam Mishkat ini dia ada waw tu sebelum an. Itu bezanya. Perbezaan ini adalah berdasarkan kitab yang asal itu. Kita tak ubah. Yang asal tu dia ada waw, semuanya ada waw lah. Dalam Mukhtasar Sahih Muslim dia tidak ada waw, an saja, kita pakai begitulah. Itu daripada segi menggunakan cara riwayat itu. Yang sebenarnya kalau dalam kitab yang asal lagi, dia tidak semestinya an begini. Boleh jadi qala Abu Umamah sami'tu dan sebagainya. Boleh jadi begitu. Ini kita kena merujuk kepada riwayat yang asal lah. Riwayat yang asal, kalau macam di sini riwayat Ahmad, kita kena tengok situ. Cuma dalam Mishkat dia sudah jadi begini. Dan ini mengisyaratkan kepada semua riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang sama. Dengan sanad yang sama. Daripada pengarang sampai kepada sampai kepada itulah perawi yang asal bagi riwayat ini, mana dalam kitab asal Imam Ahmad, ataupun boleh juga kita kata perawi yang kemudian yang mengajar, macamnya saya, sampai kepada pengarang Mishkat. Pengarang Mishkat itulah yang lebih sesuainya. Berhubung dengan Abi Umamah, sebenarnya kita sudah bertemu dengan perawi sahabat ini sebelum ini, dan di sana sudah pun diberikan sedikit latar belakangnya. Jadi di sini tak ada lagi lah, tak perlu diulang. Jadi sekali saja sebut, tengok situlah. Hadis yang ke-40, Abu Umamah meriwayatkan, katanya, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu iman? Jawab Nabi, jika perbuatan kebajikanmu menyenangkanmu dan perbuatan dosamu menyusahkanmu, berarti engkau seorang mukmin, yakni yang sejahtera imannya. Kemudian lelaki itu bertanya, apakah itu dosa? Jawab Nabi, jika timbul sesuatu keraguan di dalam hatimu, yakni tentang sesuatu perkara, maka janganlah engkau melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, yaitu yang ke-41 di sini, Amr bin Abasah meriwayatkan, katanya, pernah aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang ikut bersamamu dalam agamamu ini?" Jawab Rasul, "Orang merdeka dan hamba." Tanyaku, "Apakah Islam?" Jawab Rasul, "Berkata baik dan memberi makan." Kataku, "Apakah itu iman?" Jawab Nabi, "Bersabar dan penuh toleransi." Tanyaku, "Bagaimanakah Islam yang paling afdal?" Kata beliau, "Seorang yang dapat menjaga kaum muslimin dari kejahatan lisan dan tangannya." Kataku, "Bagaimanakah iman yang paling afdal?" Jawab beliau, "Yang paling tinggi budi pekertinya." Kataku, "Bagaimanakah salat yang paling afdal?" Jawab beliau, "Yang paling lama berdirinya." Kataku, "Bagaimanakah hijrah yang paling afdal?" Jawab beliau, "Menjauhi apa yang tidak disenangi Tuhanmu." Tanyaku, "Bagaimanakah jihad yang paling afdal?" Jawab Nabi, "Seorang yang dibunuh kudanya dan dialirkan darahnya." Kataku, "Saat bagaimanakah yang paling bagus?" Jawab beliau, "Di akhir tengah malam." Hadis riwayat Ahmad juga. Itulah dua hadis dengan terjemahannya yang telah kita sama-sama ikuti tadi. Sebenarnya hadis yang ke-40 dengan tajuknya ini semua masih lagi berada di bawah fasal yang ketiga di dalam kitab Mishkat. Sebab kitab Mishkat ini, sebagaimana yang kita sedia maklumi, dia mengandungi dalam setiap kitab tu, setiap bab besar dia ada 3 fasal. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga, ada 3 fasal semua. Itulah cara yang dibuat oleh Syekh Khatib Tabrizi, iaitu pengarang Mishkatul Masabih. Padahal kitab asal yang menjadi asas kepada kitab Mishkat ini namanya Masabih As-Sunnah karangan Al-Baghawi. Di dalamnya hanya ada 2 saja fasal. Fasal pertama, fasal kedua. Artinya fasal ketiga ni tidak ada. Ini tambahan oleh pengarang Mishkat sahaja. Kita perlu mengetahui, yang sudah tahu tu tahulah, sebab ada juga di kalangan kita yang baru kan. Yang baru tu mungkin dia ada kosong lah pikiran tu. Fasal yang pertama mengandungi hadis-hadis yang paling tinggi kedudukannya, dan biasanya diambil daripada Bukhari, Muslim. Itulah kandungan fasal yang pertama untuk setiap bab. Misalnya, atau dipanggil kitab iman. Dia ada 3 bab. Kitab lain berkenaan dengan yang lain juga ada 3 fasal begitu. Fasal yang pertama mengandungi hadis yang paling tinggi, biasanya dipetik daripada Bukhari dan Muslim. Fasal yang kedua terdiri daripada hadis-hadis yang kurang sedikit daripada tahap yang pertama tadi. Kalau dalam istilah ulama hadis disebut hadis pada tahap hasan. Yang pertama tu tahap sahih, yang kedua ni tahap hasan. Tapi itu bukan bermakna setiap hadis yang ada di bawah fasal yang kedua itu hanya bertaraf hasan, tidak bertaraf sahih. Tidak makna begitu. Dia bertaraf sahih juga mungkin, ataupun hasan. Kalau dalam bab iman ini pada umumnya sahih, tetapi hadis-hadis itu berpunca daripada kitab-kitab yang rendah daripada Bukhari dan Muslim, di bawah lagi daripada Bukhari dan Muslim. Misalnya Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan lain-lain. Itu dimasukkan di bawah fasal yang kedua.
Di bawah fasal yang ketiga mengandungi fasal yang ketiga mengandungi hadis-hadis yang secara umumnya kurang masyhur lagi nak bandingkan dengan pasal yang kedua. Dan puncanya pun bukan kitab-kitab hadis yang berada pada tahap kedua. Cuba kita tengok di sini, Ahmad, rawahu Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya. Ini kurang masyhur kepada orang ramai. Tapi tidak bermakna hadis-hadis itu tidak sahih. Dalam di fasal yang ketiga ini banyak daripadanya, terutamanya berkenaan dengan iman ini, sebab dia perlu hadis yang kuat, maka hadis-hadisnya bertaraf sahih juga, atau sebahagiannya hasan, boleh jadi. Dan itulah yang banyaknya kalau dalam kitab iman ini. Tetapi Imam Tabrizi nak bagi pelajar-pelajar hadis ini merasai hadis-hadis daripada sumber yang lain selain daripada kitab-kitab yang masyhur itu, selain daripada Bukhari, Muslim, Sunan Sittah tu. Jadi dia nak dedahkan kita dengan kitab-kitab lain. Jadi hadis-hadis yang sahih itu ada juga di dalam kitab-kitab selain daripada Sunan Sittah itu, yang dipanggil Sunan Sittah, 6 kitab hadis yang utama tu. Macam ini sahih. Ini hadis sahih. Tapi tidak dengan lafaz inilah, tidak ada di dalam kitab-kitab yang 6 itu. Tidak ada. Yang adanya di dalam kitab-kitab lain seperti yang pada nota 278 boleh lihat di situ. Hadis ini selain Imam Ahmad meriwayatkannya, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, Tabarani, Abdul Razzaq dan lain-lain juga turut meriwayatkannya. Ada meriwayatkannya, tetapi di dalam kitab-kitab yang besar yang masyhur itu, Bukhari, Muslim, di Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, itu tak ada. Tapi ia tidak bermakna tidak sahih. Di luar daripada kitab yang 6 itu pun berapa banyak lagi hadis yang sahih. Misalnya hadis ini sahih. Jadi pengarangnya nak bagi kita rasa, biar ada kelainan sedikit. Kalau tidak, baca kitab yang sama. Kalau kita baca kitab misalnya Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, jadi riwayat Abu Daud sajalah yang kita berjumpanya. Tapi kalau kita baca Mishkat ini, kita akan bertemu dengan hadis-hadis daripada sumber yang berbagai-bagai. Itu kelainannya. Supaya kita dapat rasa, sebab cita rasa itu tak sama. Cita rasa pengarang-pengarang ini tak sama. Dan macam Musnad Imam Ahmad ini satu rujukan yang besar, dan ia disusun oleh Imam Ahmad, imam mazhab yang terkenal itu. Sekarang ni dicetak dengan cantik. Musnad Imam Ahmad ini 50 jilid lebih. 50 jilid lebih Musnad Imam Ahmad itu. Kalau dulu dalam cetakan yang tulisan sangat halus, kecil tu 6 jilid saja. Sekarang ni dengan tahqiq, dengan apa, sudah 50 jilid. Ini ada di dalam Musnad Ahmad. Jadi apa yang disebutkan di dalam fasal yang ketiga, banyak daripadanya tidak daripada sumber yang biasa. Macam di sini, tengok Musnad Ahmad. Dan perlu diingat juga bahawa di bawah fasal yang ketiga juga kadang-kadang ada hadis yang tidak sahih. Jadi pengarang Mishkat ini dia sediakan satu tempat di mana ada hadis yang dipertikaikan, bukan disepakati, bukan semua, sebahagiannya. Ada yang macam tu.
terutamanya dalam bab-bab lain lah, dalam bab-bab lain, bukan dalam bab iman ini. Dalam bab-bab lain kita akan temui hadis-hadis yang kurang kuat. Jadi ini dia nak cerita hadis-hadis seperti itu mungkin boleh jadi sokongan kepada hadis-hadis lain. Sebab asasnya sudah dikemukakan melalui 2 fasal yang sebelum itu, yang sudah kuat tentang sesuatu bab itu. Jadi bab yang ketiga dia sebagai sokongan atau syawahid sahaja. Itu tujuannya. Jadi seseolahnya dia mengajar kita pelajar-pelajar hadis ini bahawa kita jangan tengok sesuatu hadis itu pada satu hadis saja. Mungkin hadis itu ada mutaba'atnya, ada syawahidnya. Mutaba'at artinya satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, misalnya Abu Umamah. Tiba-tiba ada hadis lain yang juga diriwayatkan daripada Abu Umamah, tetapi saluran riwayatnya yang dibawa itu berbeza daripada saluran riwayat sebelumnya. Katakanlah riwayat yang pertama, saluran riwayat yang pertama itu sahih tarafnya, maka saluran riwayat yang kedua tidak sahih. Jadi saluran riwayat yang kedua itu dikemukakan sebagai mutaba'at, dipanggil mutaba'at, yang sebagai sokongan. Kita boleh sokong dengan yang tak kuat itu, kurang kuat itu, asalkan ada asalnya yang kuat. Kita boleh tambah di situ. Itu dalam bentuk mutaba'at. Mungkin juga kandungan hadis yang sama, lebih atau lebih kurang sama, diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Dalam fasal 1, fasal 2 atau fasal 2 ada satu riwayat daripada seorang sahabat. Tiba-tiba dalam fasal yang ketiga, riwayat yang lebih kurang sama atau maksudnya sama diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yang mana kalau kita selidiki dari segi sanadnya maka tidak begitu kuat. Ini dipanggil syawahid sebab sahabatnya lain. Kalau sahabat sama dipanggil mutaba'at, kalau sahabat lain dipanggil syawahid. Tujuan mutaba'at dan syawahid adalah untuk menguatkan hadis, menyokong hadis yang sedia ada. Seolah-olahnya fasal yang ketiga ini disediakan oleh pengarang Mishkat kadang-kadangnya untuk menguatkan hadis yang sedia ada sebelum itu. Itu yang perlu kita faham dari segi tertib. Apa sebab dia buat 3 fasal begitu, dan kenapa dalam fasal yang ketiga kadang-kadang ada hadis yang lemah, kurang kuat. Kita kena faham tujuannya. Dia nak mengajar kita hadis yang lemah, jika maknanya sama dengan hadis yang kuat, dia boleh dijadikan sebagai penyokong, sebagai penyokong. Misalnya kalau seorang yang kuat sudah ada, seorang yang kuat sudah ada, yang kuat itu dengan sebab kekuatan tubuh badan dia misalnya, ataupun dia ada senjata ke dan sebagainya. Jadi yang kuat sebenarnya seorang saja. Jadi bila nak pergi berlawan yang lain-lain ni 4-5 orang ni tak kuat pun, budak-budak saja, budak-budak saja. Tapi tak kuat pun dia boleh berperanan juga. Dia boleh berperanan. Kalau ada kayu, dia boleh holok kayu untuk berlawan. Kalau ada pistol, untuk nak unjuk pistol itu boleh. Ataupun dia buat apa sajalah. Dia cucuk telinga kau misalnya kalau nak berlawan. Dia geletek kau, dia boleh jadi, boleh semua. Menyebabkan pihak yang dilawan itu, musuh tu, jadi lemah. Ini dia menguatkan. Menguatkan. Jadi kadang-kadang hadis yang lemah tu dia boleh jadi kuat dengan sebab banyak. Macam satu sebatang kayu atau lidi boleh dipatahkan dengan mudah kalau satu. Tapi bila digabungkan susah nak patah. Itu peranan hadis-hadis yang kurang kuat ni macam itulah. Macam itulah. Tapi dengan syarat asas dia sudah ada dalam hadis yang sahih. Kalau asas dia tak ada, tak boleh. Dia banyak macam mana pun tak boleh. Dia tak kuat dah. Dia banyak macam mana pun. Kalau sudah ada satu tak apa dah.
sudah ada yang sahih atau hasan. Maka yang dhaif itu dia akan jadi hasan atau sahih li ghairi. Dia akan meningkat naik jadi hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Jadi itu cara pengarang Mishkat ini nak ajar kepada kita macam mana cara hadis tu kita nak guna. Jangan bila kita tengok hadis itu dhaif kita buat terus. Tak boleh begitu. Hadis yang dhaif ada kalanya untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni benda tu tak penting sangat, tapi kalau ada dia lebih menyempurnakan majlis. Lebih menyempurnakan majlis. Misalnya budak-budak kanak-kanak, apa dia boleh buat? Tak ada buat apa, tapi ia menyerikan majlis. Suka kalau ada kanak-kanak dalam majlis tu. Kadang-kadang ada kalanya nak menyedapkan sesuatu tu dia kena ada sesuatu, walaupun 1 atau 2 biji. Misalnya kita kata kalau dalam orang yang buat apa, buat masakan ni, gulai katakanlah gulai, apa ni, pelaga Hindi. Tahukah pelaga Hindi? Kepulaga. Orang tak berapa banyak, sebiji 2 saja cukup dah, tapi dia memberi rasa yang lain, memberi satu rasa yang lain walaupun 2 biji. Jadi itu penting juga. Walaupun kalau tak ada itu pun kita boleh makan juga, boleh juga. Begitulah kedudukan hadis-hadis dhaif ini. Jangan kita pandang sepi terus, jangan tak terima langsung, kecuali kalau hadis dhaif itu bercanggah dengan hadis yang sahih. Itu tak boleh. Dia jadi dhaif jiddan. Dan semua saluran-saluran dia tidak ada satu pun yang sahih atau yang hasan, bahkan dia bercanggah. Itu tak boleh pakai lah kalau macam tu. Atau tak ada sokongan hadis yang sahih, tak sesuai, tak boleh juga. Tapi kalau hadis dhaif itu sesuai dengan hadis yang sahih, dia boleh, ada makna. Bahkan dalam bab iman pun boleh kita guna. Bukan dalam bab fadail sahaja, dengan maksud macam tadilah, sebagai sokongan, bukan sebagai asas. Itu tujuan Imam Khatib Tabrizi mengadakan fasal yang ketiga, padahal dalam kitab asalnya tidak ada fasal yang ketiga itu. Tapi seperti saya kata tadi, tidak semesti semuanya dhaif. Macam ni sahih dan besar artinya. Abu Umamah kata, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu iman? Jawab Nabi, jika perbuatan kebajikanmu menyenangkanmu, menggembirakanmu, dan perbuatan dosamu menyusahkanmu, ini menyedihkanmu, gitu. Kita perhati, cuba kita ingatkan. Sebelum ini dalam kitab Mishkat ini juga, bila orang tanya apa itu iman, jawapannya macam lain. Macam-macam jawapan dia, tak sama. Kenapa begitu? Daripada sinilah kita perlu faham bahawa bahasa Arab itu sangat seni, dan orang yang mahir tentang bahasa Arab, dia dapat memahami ini. Tanya ni tentang hakikat iman ke, atau hasil iman ke, buah iman ke, atau alamat iman ke, itu boleh jadi semua. Boleh jadi semuanya. Banyaklah perkara yang perlu kita kena tahu. Macam malam tadi saya sudah sebut dah, alif lam satu tu saja memberi arti banyak. Banyak artinya. Jadi kita kena pastikan ini dengan makna apa. Dengan makna apa? Misalnya orang yang bertanya tu di sini, dia sudah beriman, dia sudah tahu iman itu rukunnya 6. Dia sudah tahu, dia sudah beriman pun, tapi dia masih tanya lagi. Tentu sekali dia tidak tanya apa yang dia sudah tahu tu. Memang dia beriman pun, dan dia percaya dah semua tu, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab dan seterusnya, dia sudah percaya. Bila dia masih tanya lagi, artinya dia tanya tentang perkara lain lah tu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat bijaksana. Sebab itu salah satu sifat rasul-rasul, bukan rasul kita saja, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi nabi-nabi yang lain juga, ialah sifatnya fatanah, cerdik, bijaksana. Orang yang cerdik, bijaksana, dia faham. Ni orang tanya pasal apa ni, dia jawab. Cuba tengok dia jawab. Ni jawab ni tentang tanda iman. Dan bukan iman saja, tanda kesejahteraan, kesempurnaan iman. Itulah yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi jawab, dia diam, menunjukkan dia puas hati. Kalau tak betul jawapan itu dengan kehendak dia, mesti dia akan kata, bukan itu maksud saya wahai Rasulullah, saya nak tanya iman dari sudut ini. Tak ada sebut. Bila Nabi jawab, terus diam. Mana seolahnya Nabi jawab tu tepat sebagaimana yang dikehendakinya, bukan yang lain. Kalau yang lain, sahabat-sahabat ni bukan jenis kita. Kita ni kadang-kadang malu, tanya sekali dah jawab itu tak mahu dah, tak mahu soal lagi. Dia tidak. Sahabat-sahabat ni tak kira, dia tak puas hati, dia tanya lagi. Memang begitu pun dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab kita kalau tak bertanya sepenuhnya, padahal kita ada peluang, mungkin kita menyesal kemudian hari. Mungkin tak ada peluang dah tu, peluang nak tanya tu tak ada. Misalnya orang berkenaan mati ke, ataupun dia berpindah ke tempat lain yang mana tak bertemu dah. Kadang-kadang kita bertemu satu kali, pengalaman masing-masing ada. Saya sendiri pun ada. Kita bertemu dulu 30 tahun dulu, lepas tu tak bertemu dah. Padahal dulu pernah bersama. Boleh jadi berlaku begitu. Dengan sebab tu tak boleh lepaskan peluang. Cara sahabat, bila dia tanya, dia tanya sampai habis. Di sini menunjukkan jawapan Nabi itu tepat, sebagaimana yang dikehendakinya. Sebab itu dia diam. Jadi ini dia orang panggil, macam mana Nabi tahu dia tu tanya tentang bukan hakikat iman, tanya tentang kesempurnaan iman, tanda kesejahteraan iman seseorang itu. Bagaimana dia tahu? Ini ada kalanya kita boleh tahu daripada qarinah, dipanggil dalam istilah ilmu balaghah, qarinah lafziyah, bukti-bukti daripada lafaz, perkataan yang digunakannya. Daripada situ kita tahu. Ada kalanya qarinah haliyah. Haliyah ni keadaan dia. Misalnya seperti yang saya sebut tadi, dia sudah beriman, Nabi kenal dia, memang dia orang mukmin. Dia sudah tahu bila kata beriman, percaya kepada 6 perkara tu mestilah. Dia tanya lagi. Bila tanya lagi, tidak tanya tentang hakikat lah, tanya tentang benda lain. Ini orang yang faham qarinah haliyah, boleh faham dengan tepat, menunjukkan dia seorang yang bijaksana, cerdik. Itulah sebabnya Nabi-Nabi itu dipilih daripada orang-orang yang cerdik dan bijaksana, fatanah. Tidak ada seorang Nabi pun yang tak cerdik, yang bodoh, tak ada. Bila kata Nabi, akidah kita mesti percaya mereka cerdik, bahkan paling sempurna dalam masyarakat semasa, paling sempurna, paling bijak. Kita nak tahu dia bijak macam mana? Tengok hadis, tahulah. Misalnya di sini, soalan yang sama beberapa kali di tempat yang lain dijawab macam lain, tapi di sini dijawab begini. Cuba tengok nota di bawah tu, 272. Maksud sahabat yang bertanya ialah apakah tanda kesejahteraan iman seseorang, tanda kesempurnaan iman seseorang. Itu maksud dia. Sebabnya baik dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran banyak sekali bila dia sebut tentang iman itu, bukan dia nak sebut tentang asas iman, tidak. Iman yang disebutkan itu ialah iman yang sempurna, bukan iman yang asas, tidak. Iman yang sempurna. Berapa banyak dalam Quran, dalam hadis. Itulah di sini pun begitu juga.
Misalnya di dalam Quran ada disebut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Misalnya dalam ayat, tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Dia nafikan iman. La yu'minun, tidak beriman selagi mereka tidak berhakimkan engkau, tidak menjadikan engkau sebagai pemutus di dalam apa-apa yang berlaku, perselisihan yang berlaku di kalangan mereka. Kemudian setelah engkau berikan keputusan, mereka terimanya dengan rela hati, dan terimanya dengan sepenuh hati. Ini iman tadi, nafi beriman itu bukan nafi tak ada langsung iman, tidak. Nafikan iman yang sempurna. Mukmin yang sempurna, dia terima hukum Allah dengan rela hati, ikutlah hukum apapun. Kalau kata haram riba, haram. Nabi kata ini haram, tak boleh, haram. Walaupun mungkin dia nampak rugi sebab tak dapat bunganya tu. Kalau Nabi kata haram arak, buangkan arak itu, tuangkan arak dan pecahkan bekas-bekas arak, mereka akan buat begitu tanpa bantahan, terima dengan rela hati. Walaupun mereka memang minat arak, sudah biasa dengan arak, berapa lama turun-temurun minum arak, ketagih dah, kita kata sampai ke peringkat ketagih dah, tapi dia boleh tinggal. Begitu juga dalam kes-kes lain, sama juga, terima dengan rela hati. Itu menunjukkan iman yang sempurna. Bukan bermakna kalau orang yang tak melaksanakan hukum Islam misalnya dalam hukum jenayah, bukan orang perseorangan, kerajaan pun tidak menjalankan, misalnya kita tengok, apakah tidak beriman semua ni dengan sebab tak menjalankan hukum Islam? Ada beberapa hukum Islam tak berjalan, tidak beriman. Beriman nak masuk syurga ni, sebelum meninggal dunia ucap la ilaha illallah pun masuk syurga dah, sudah ada dah iman tu. Tapi yang ni cerita tentang kesempurnaan iman, tak sempurna, tak sempurna. Jadi untuk mendapat kesempurnaan itu banyaklah. Macam kita kata bangunan ini, ada bangunan saja ya sudah dikatakan ada bangunan, tapi untuk menyempurnakan bangunan itu banyak perkara lagi yang diperlukan. Banyak perkara yang diperlukan baru sempurna. Dia kena ada kapet, dia kena ada lampu, dia kena ada macam-macam lagi. Menyempurnakan. Itu maksud menyempurnakan. Kalau tak ada, sudah dikatakan bangunan dah. Sudah dikatakan bangunan, tapi tak sempurna. Kalau manusia, tubuh manusia, bila tubuh tu berupa manusia begitu, kita akan kata dia manusia. Jadi hakikat manusia sudah ada pada dia, walaupun dia buta, dia tuli misalnya, atau dia cedera, dia cacat, tapi dia manusia. Tapi apakah itu manusia yang sempurna? Tidak. Ini jadi berartikah sejak mana kita rasa kita ni puas hati kalau dalam keadaan tak sempurna? Tentu tak puas hati. Misalnya kalau orang tak nampak buta, takkan dia puas hati? Sepatutnya orang Islam ni, orang mukmin ni, dia berasa begitulah. Mana-mana yang tak sempurna, dengan sebab ajaran Islam tidak dihayati dengan sepenuhnya, maka sepatutnya dia berasa kekurangan, dia berasa tak sempurna. Dia mesti kena berusaha ke arah menyempurnakan dirinya, begitu sepatutnya. Sebab kalau tidak, ya macam itulah, tak dapat digunakan dengan sepenuhnya. Tak sepatutnya begitulah. Orang mengharapkan daripada dia begini-begini, tiba-tiba tidak ada, jadi tak sempurna. Lampu misalnya, lampu picit ada tapi tak menyala. Lampu picit tak menyala, jadi apa guna? Sedangkan maksud daripada lampu itu ialah untuk menyuluh. Kalau tak boleh suluh, untuk apa? Sia-sia saja. Begitulah juga dengan seseorang mukmin. Kalau dia tu sudah beriman,
tetapi hasil iman ataupun buah iman itu tidak ada. Orang di sekelilingnya tidak dapat merasa, tidak dapat mengecap rasa keimanan itu. Jadi sia-sia saja. Bahkan dia ada sifat-sifat seorang kafir pula, seorang yang tidak beriman, yang membahayakan dan mengancam orang sekeliling dia. Kalau dalam keadaan begitu, itu lagilah tak sesuai. Lagilah tak sesuai. Jadi sepatutnya orang yang beriman itu dengan hasil-hasilnya dapat dirasai oleh orang-orang sekelilingnya. Sepatutnya begitu. Apakah itu iman? Boleh dengar? Dengar. Jawab Nabi, jika perbuatan kebajikan menyenangkanmu, menggembirakanmu. Jadi bila kamu buat sesuatu kebajikan, kamu rasa seronok, suka hati, rasa tenang, gembira. Dan perbuatan dosamu menyusahkanmu. Kalau kita ada melakukan sesuatu dosa, maka kita rasa serabut, tak tenang, susah hati, sedih. Itu berarti engkau seorang mukmin. Kalau macam itulah jiwa kamu, bermakna kamu seorang mukmin. Maksud mukmin ini mukmin yang sempurna lah, yang sudah ada tanda kesempurnaan iman atau tanda kesejahteraan imannya. Jadi sepatutnya kamu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hendaklah senang hati kerana kamu telah mendapat satu kelebihan itu, iaitu kelebihan kesempurnaan iman. Cuba kita tengok nota di bawah tu. Bila kamu melakukan ketaatan dan berasa gembira bila melakukannya, serta kamu yakin bahawa kamu akan mendapat ganjarannya. Di samping itu kamu berasa sedih bila melakukan dosa dan maksiat, itulah tanda kamu telah beriman dengan Allah dan hari akhirat. Itu maksudnya. Dia bukan sekadar bila kita senang itu gitu saja. Dia merupakan tanda bahawa kita percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian. Bila kita buat baik, kan Allah ada sebut ada ganjarannya, ada pahalanya. Pahala tu kita dapat di mana? Kita akan dapat merasainya di mana? Di akhirat. Secara tidak langsung ia mengandungi kepercayaan kepada akhirat. Itu makna dia. Begitu juga kalau kita melakukan dosa, kita sedih. Kita sedih. Dan kita takut. Susah hati ni takut macam-macam lah, sebab itu sedih. Sebab Allah SWT sudah sebut, sama ada di dalam Al-Quran ataupun melalui Nabi-Nya, bahawa orang yang melakukan dosa itu mungkin diseksa di akhirat nanti. Artinya kita percaya kepada Allah dan kita percaya kepada hari akhirat tu dengan sendiri. Jadi kan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, hari kemudian kan ada. Ini walaupun nampak begitu, sebenarnya dia ada kaitan juga. Ada kaitan juga. Cuma tak sebut secara nyata percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian. Hakikatnya, hasil ini bila kita suka melakukan kebajikan dan tahu kita dapat pahala ni dapat di akhirat, arti siapa yang nak bagi? Allah. Artinya kita sudah percaya kepada Allah dan hari kemudian. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita takut, bila kita buat dosa kita sedih, susah hati, takut. Sebab apa? Allah ada sebut, kalau dosa macam ni boleh masuk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Di akhirat nanti ditanya, apa sebab kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka jawab, manusia yang pernah hidup di dunia dahulu pada ketika itu jawab, lam naku minal musallin,
dulu kami tidak bersembahyang, dan kami tidak fikir nak bagi makan kepada orang-orang miskin. Jadi tak sembahyang, tak fikir orang yang susah, ini akibatnya neraka. Bila kita tak buat itu, kita sedih. Kita sedih, susah hati. Kita percaya bahawa Allah yang Allah sebut itu mungkin berlaku. Itulah balasan yang asalnya. Boleh jadi Allah memaafkan, tapi kita tak tahu kita tu dimaafkan atau tidak. Kalau nak kira hukum asalnya, begitulah. Kalau terlepas tu nasib baik, tapi belum pasti. Artinya kita percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian juga. Sebab di hari kemudian tu ada balasan kepada dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Jadi dia ada kaitan, Kemudian 274 kata Al-Munawi, kamu gembira kerana Allah redha dan kamu sedih kerana Allah murka. Jadi kita percaya bahawa Allah ini, dia ada beberapa perkara kalau kita buat dia suka. Allah tu dalam bahasanya dipanggil redha. Allah berkenan, suka. Ada juga setengah-setengah amalan kita tu menyebabkan dia murka. Jadi sifat Allah ni ada suka, redha, ada juga murka. Jadi kita ingat, bila kita buat sesuatu kebajikan, kebaikan, benda ni yang kita buat, dia Allah suka. Bila Allah suka, dia tidak suka begitu saja, tidak redha begitu saja, tidak. Dia mesti ada balasannya, mesti ada ganjarannya. Begitu juga bila Allah murka. Ini ada murka ni, ada. Allah ni sifatnya marah, sifatnya murka, ada. Misalnya ghairil maghdubi alaihim, tidak orang-orang yang dimurkai. Siapa yang murka? Allah lah. Di situ Allah, yang Allah murkai itu orang-orang Yahudi yang menyelewengkan agama dan yang mempunyai sifat-sifat keji begitu banyak tu. Itulah yang dimurkai Allah. Artinya Allah ni ada sifat murka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah memurkai mereka. Banyak sangat benda-benda macam tu di dalam Quran dan di dalam hadis, banyak sangat. Setengah-setengah orang saya pernah dengar dulu, dia kata Allah dia tak ada sifat murka, Allah tak marah. Kalau Allah ni ada sifat marah, makna ada sifat kurang lah. Itu silap tu. Itu tak boleh kata macam tu. Sebab dalam Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut. Cumanya sifat marah dia, sifat murka dia tu bukanlah macam kita manusia ni. Sesuai dengan dia lah, sesuai dengan dia. Tidaklah dia murka, dia marah kerana sesuatu benda remeh-temeh, benda dunia. Tidak begitu. Seperti misalnya kalau dalam dunia kita kata raja murka, itu lain ceritanya. Raja murka dengan Allah murka lain. Boleh jadi dia murka kalau dalam dunia ni kerana sesuatu kepentingan duniawi, tidak menguntungkan dia ataupun apa-apalah, kita kata merugikan dia, boleh jadilah itu menjejaskan dia. Allah tidak begitu. Tetapi sifat itu kita kena terima ada, oleh kerana disebutkan di dalam Quran, dalam hadis, kita kena terima ada. Jadi macam mana? Tidaklah seperti makhluk, tidaklah seperti manusia yang kurang, yang lemah, itu tidak. Sifat-sifat itu namanya saja sama dengan sifat manusia, hakikatnya tidak sama. Ia adalah sifat yang layak, yang sesuai dengan Allah, dalam keadaan tidak menyerupai makhluknya. Itu maknanya kalau kita terima Tuhan marah, Tuhan murka, begitulah. Tuhan malu misalnya, malam tadi malu, bukan kerana terdedah sesuatu keaiban yang kekurangan dia, lalu dia malu, bukan begitu. Allah malu ni maknanya orang yang tak ada apa-apa kesalahan, dia buat baik, tiba-tiba dia nak hukum, nak masuk neraka. Dia tidak buat macam tu. Itu makna sifat malu dia tu. Itu makna sifat malu dia tu. Dia tak akan buat macam tu. Dia tak akan buat macam tu. Orang yang berasa sedih bila melakukan dosa,
menunjukkan ia menyesal melakukannya. Menyesal pula merupakan rukun taubat yang paling utama. Jadi bila dia sedih, susah hati, maknanya dia ada penyesalan itu sebenarnya. Jadi kita hendaknya hati itu hidup, biar dia menunjukkan sesuatu. Macam kita ada meter, meter tu berjalan, meter kereta kita berjalan. Jadi kita boleh tahu minyak ada ke tak ada, sedikit ke banyak lagi ke, boleh tahu. Itu hendaknya. Jangan meter tu mati. Jadi kita tak boleh nak tahu kita ni macam mana. Jadi yang Nabi sebut ini, antara meter tu kalau hidup, dia akan sedih. Kalau melakukan kesalahan, dia akan sedih, susah hati, murung, akan jadi murung. Mungkin banyak kerja dia tak dapat lakukan dengan sebab kesedihan itu. Seperti mana kita biasa kalau kita sedih, susah hati macam mana, begitulah. Dan kalau dia melakukan sesuatu kebaikan, dia merasa gembira. Itu tanda semua. Gembira bila melakukan kebaikan, walaupun zahirnya nampak merugikan, dunianya rugi, tapi dia gembira, suka hati. Dunia dia tak dapat apa pun, tapi dia pilih itu sebab dia suka. Kalau nak dapat duit yang banyak lagi, buat benda lain, tapi dia tak buat. Dia pilih yang kurang dapat dunia. Sebab itu dia kira besok nanti pahalanya besar. Besok nanti. Ini tanda mukmin yang sebenarnya, yang sempurna imannya. Kemudian lelaki itu bertanya, apakah itu dosa? Dia bukan nak tanya hakikat dosa itu, tidak. Dosa itu dia sudah tahu dah. Ini daripada pertanyaan dan jawapan Nabi ni, kita tahu bahawa ini sudah Islam, bukan baru nak memeluk agama Islam. Dia sudah tahu dah asas itu, cuma nak tahu tanda. Di sini nak tahu tanda. Sebab itu tajuk kita buat tanda kesejahteraan atau kesempurnaan iman. Maksud sahabat yang bertanya ialah apakah tandanya, bukan dia nak tahu hakikat dosa itu. Kerana tiada nas atau ucapan yang jelas tentangnya, ia nampak samar dan hukumnya juga tidak jelas. Dalam keadaan itu, jadi nak tahu macam mana satu perkara tu, sebab bukan semua kita tahu kan. Satunya mungkin benda tu ada, tapi kita, oleh kerana kita tidak alim, kita tak tahu benda tu ada. Ini benda berdosa, salah, yang ini berpahala. Orang yang alim misalnya dia tahu, tapi oleh kerana ilmu kita tak sampai ke situ, kita tak tahu. Itu satu keadaannya. Yang kedua, memang tak ada. Kalau dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada, samar-samar, tak jelas. Jadi kita nak melibatkan diri ni, kita nak tahu macam mana, apa langkah yang perlu kita ambil dalam menghadapi keadaan itu, sebagai panduannya supaya kita selamat macam mana. Itu yang ditanya oleh sahabat ni, sebagai panduannya. Yakni sesuatu yang dalam istilahnya dipanggil syubhat. Syubhat, sesuatu yang syubhat. Misalnya kalau zaman dulu dia tak ada BSN ke amanah saham itu ini, tak ada semua kan. Bank pun tak ada juga. Dalam Quran pun tak ada sebut, dalam hadis pun tak ada sebut. Takaful apa semua ni tak ada semua tu, walaupun itu perkataan Arab, tapi dalam bentuk satu agensi, satu organisasi, satu badan yang seperti tak ada. Jadi dalam menghadapi benda-benda macam ni, kita doa macam mana? Itu panduannya. Yakni samar hukumnya dan tidak jelas. Kamu teragak-agak dan hatimu juga tidak tenang bila melakukannya. Jadi Nabi SAW kata, jika timbul sesuatu keraguan di dalam hatimu, yakni tentang sesuatu perkara, maka janganlah engkau melakukannya. Jangan lakukan. Kalau benda tu kita ragu, tak puas hati, jangan. Sabar dulu. Mungkin
kita perlu tanya orang lain dulu yang lebih pandai daripada kita, atau kita selidiki dulu, tengok dengan jelas. Artinya ini Nabi SAW nak mengajar kita supaya berhati-hati, teliti dalam memilih sesuatu perkara, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Misalnya kalau sekarang ni lah, kita kata urusan dunia, skim cepat kaya tu kan, skim cepat kaya tu kan menarik. Jadi kalau kita tak jelas, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru pilih semata-mata tengok oh ini hasilnya. Tengok kawan kita sebelah tu 2 kali masuk berapa banyak dia dapat, misalnya. Jangan, benda tu masih tak jelas lagi. Bila tak jelas, jangan cepat-cepat, tengok dulu. Itu tujuannya, nak mengajar kita supaya berhati-hati, takut kita di kemudian hari menyesal dan kerugian di kemudian hari. Bahkan kalau benda yang macam tu berlaku, kena simpan dulu. Simpan dulu. Orang sekarang ni kata KIV dulu. Jangan terus melakukannya, jangan terus begitu. Jadi tengok sehingga memuaskan hati kita bahawa ia adalah halal, harus, maka baru kita libatkan diri. Jangan dalam keadaan tak tahu kita terus buat. Sebab dalam keadaan tak tahu tu, kalau kita buat pun kita akan kena. Sebab kecuaian kita tak tahu tu. Misalnya kita kata peraturan jalan raya, dia sentiasa berubah-ubah kan, berubah-ubah. Kita tak tahu, tiba-tiba kita kena. Jadi kita tak boleh kata saya tak tahu. Jadi bila disaman tu, sampai surat tu, kita tak boleh kata begitu, kita akan kena ke mana-mana. Jadi kita tak boleh bagi alasan saya tak tahu, dulu tidak begitu, tak boleh. Sebab memang begitu ketetapannya. Jadi sebab itu kita tak boleh mudah-mudah, tak boleh mudah-mudah. Kena tahu dengan pasti. Kalau dalam keadaan teragak-agak begitu, jangan buat lagi. Jangan buat lagi, baru selamat. Kamu teragak-agak dan hatimu juga tidak tenang bila melakukannya. Panduan ini boleh digunakan oleh orang yang hati dan jiwanya bersih. Ia bukan merupakan pedoman untuk orang yang hidupnya sentiasa bergelumang dengan dosa dan maksiat dan tidak dapat membezakan antara pahala dan dosa. Yang macam ni sebenarnya jadi panduan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Bila orang tu bersih, dia lebih cermat sifatnya. Jadi kata hati dia tu dia boleh pakai. Tapi kalau orang tu hati dia tak bersih, jangan pakai hati dia tu, tak boleh. Lebih baik tanya orang lain. Sebab hati dia kadang-kadang yang tak betul tu dia kata betul, yang tak betul tu dia kata betul, yang betul tu dia kata tak betul. Itu masalah kita, itu penyakit lah. Tapi kalau orang yang hatinya sihat, sejahtera, itu tanda orang yang sempurna imannya. Dia akan berhati-hati bila menghadapi sesuatu yang samar, yang tak jelas. Sikapnya, dia akan mencari jawapan dia yang tepat sehingga jelas, baru dia akan buat. Itu cara dia. Kalau tak jelas, dia tak akan buat. Ini dalam menghadapi syubhat. Sebab syubhat itu benda yang bercampur-campur lah, bercampur-campur. Jadi ada yang haram, ada yang halal, campur-campur. Dia tak mahu dah terlibat. Apatah lagi kalau benda tu memang jelas haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ada yang jelas. Kalau yang jelas tu orang macam ni langsung tak mahu dah. Antara yang jelas dengan yang tak jelas tu ada banyak lagi yang samar. Orang yang hatinya bersih, nak jaga agama dia, yang macam ni pun dia jaga, baru dia selamat. Tak kenalah yang jelas tu. Yang tak jelas lagi pun dia tak kena. Ini nak menyelamatkan dirilah. Untuk keselamatan iman, dia akan bertindak berhati-hati. Itulah yang saya sebut kemudian itu. Bahagian akhir hadis ini sesuai sekali dengan beberapa hadis yang lain. Antaranya ialah hadis-hadis berikut
al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihah. Atau beberapa lafaz yang berbeza-beza dalam hadis itu kita boleh dapat mushtabihat, mutasyabihat, musyabbahat dan sebagainya. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Di antara kedua-duanya terdapat banyak perkara yang samar. Orang yang memelihara dirinya daripada perkara yang samar itu berarti dia memelihara agamanya. Itu dalam hadis seterusnya. Dan orang yang sentiasa berlegar-legar di sekitar yang samar itu, man hama haula al-hima yushiku an yaqa fi. Orang yang berlegar-legar di kawasan yang dilarang, lambat laun atau mungkin suatu hari dia akan terjerumus ke tempat itu. Dengan sebab itu jangan kita berputar-putar di sekitar itu. Jangan tengok, sebab ia kadang-kadang menarik. Kita berkawan, kita selalu dengar yang macam itu. Jangan sebab mungkin kita terpengaruh. Bila terpengaruh, terkena, habislah. Ini bahagian akhir ni sesuai dengan berapa banyak hadis. Dan seterusnya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dalam hidup ni banyak, ada benda yang meragukan kita, ada benda yang tidak meragukan kita. Jadi tak usah sibuk dengan benda yang meragukan. Carilah yang tidak ada keraguan, yang betul-betul yakin. Banyak lagi yang lain. Kenapa kita duduk sibuk dengan yang meragukan itu? Itu cara Nabi SAW ajar kita supaya kita terselamat dalam kehidupan ini. Istafti qalbak wastafti nafsak. Tanyalah hatimu dan tanyalah dirimu. Nabi kata, dia kata begini kepada seorang sahabatnya yang bernama Wabisah. Tanyalah hatimu. Jadi Nabi suruh tanya hati orang macam mana ni? Tentulah hati orang yang bersih. Boleh tanya hati dia. Hati kecil seseorang tu kadang-kadang dia boleh merasa ini ada bahaya ni. Jika seseorang itu terlalu rapat sayang dengan seseorang, Allah bagi rasa kepada dia. Dia rasa tak sedap ni, ada sesuatu yang nak berlaku. Memang berlaku. Itu hati. Hati nurani, hati kecil, jiwa manusia ini. Jadi ada setengah-setengah orang tu boleh kita harap kepada dia, tanya hati dia. Sebab hati dia memang bagus. Hati dia akan jawab yang betul. Dia sudah jelas tentang agama ni. Panduan agama ada dalam hati dia, dalam jiwa dia. Jadi boleh, orang macam ni boleh. Ini sama lah dengan hadis di atas. Tapi bukan semua orang boleh ni macam ni. Jangan kita ingat semua orang Nabi suruh tanya hati dia, tanya jiwa dia, perasaan dia. Tak boleh. Jadi sebab ini duduk cerita tentang iman yang sempurna. Jadi hati orang yang iman yang sempurna macam ni lah. Boleh ditanya. Dia akan rasa ni, jika timbul sesuatu keraguan di dalam hatimu, ini kepada orang yang sempurna imannya, tinggalkanlah. Nabi sudah kata. Jadi orang-orang macam ni dia ada rasa tak sedap hati. Bila tak sedap hati jangan buat. Tapi setengah-setengah orang tu maksiat tu dia rasa sedap hati. Macam mana? Jadi boleh buat lah. Tidak, tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Baiklah, kita tengok di sini panduannya. Antara panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, satu, kata At-Tibi, jika engkau gembira dan senang hati setelah melakukan sesuatu kebajikan kerana percaya akan mendapat pahalanya, dan jika engkau sedih serta susah hati setelah melakukan sesuatu dosa, maka kerana engkau percaya engkau mungkin akan disiksa kerananya, maka itu semua menunjukkan engkau percaya kepada Allah dan hari kemudian. Kita nak tahu kita ni betul-betul percaya kepada Allah dan hari kemudian macam mana? At-Tibi kata. Tibi ini, Mishkat ini, murid dia. Dialah yang suruh susun Mishkat ini, Tibi. Kemudian bila murid dia ni tulis, dia rasa sangat cantik, sangat bagus kitab murid dia. Lalu dia syarah kitab murid dia.
Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan namanya, kitab itu. Dia tulis selepas murid dia tulis. Dia syarah. Biasanya murid syarah yang guru punya. Ini tidak, guru syarah yang murid. Jadi dia kata itu. Kita nak tahu sekarang ni apa panduannya. Yang kita ni benar-benar telah percaya kepada Allah, telah percaya kepada hari kemudian. Apa, macam mana cara? Tengoklah. Bila sesuatu kebajikan kita buat, kita suka, kita gembira. Kerana kita tahu kita akan dapat pahala kerananya di akhirat nanti. Bila kita melakukan dosa, kita rasa sedih, susah hati, serabut, dan kita tahu mungkin kita diseksa kerananya di akhirat nanti. Ini menunjukkan kita sudah ada. Percaya kepada Allah ada, percaya kepada hari kemudian juga sudah ada. Dan adanya itu sudah termasuk dalam tahap sempurna. Sempurna kalau macam tu. Bukan ada saja, tidak. Kalau ada saja macam lampu lah, lampu ada tapi tak menyala. Ada tapi tak menyala. Tidak, ini sudah nyala. Cuma nyala tu macam-macam pula. Ada yang nyala kuat, ada yang nyala sedikit. Itu berbeza-beza pula. Yang kedua, maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anta mu'min, berarti engkau seorang mukmin. Kalau engkau macam tadi, berarti engkau seorang mukmin. Di dalam hadis di atas ialah mukmin yang sejahtera imannya. Jadi mukmin bukan sembarangan mukmin itu. Kalau macam tu sifat kamu, berarti kamu adalah seorang mukmin yang sejahtera imannya. Kamu sihat dah tu, iman kamu sihat. Jadi kita ni kena tahu juga, iman kita beriman, tapi iman kita tu sihat ke sakit, kena tahu. Kalau sakit kena berubat. Sebab kalau tak berubat, lama-lama dia bertambah sakit. Bertambah sakit. Memang begitu pun sifat dunia ni begitu. Kalau kereta kita bunyi sikit-sikit, bunyi sikit, baik cepat-cepatlah berubat. Lama-kelamaan dia semakin kuat. Dia berjangkit pula ke lain pula. Nanti kena baiki banyak dah, susah lah. Sama juga benda-benda lain pun begitu. Jadi ini kita boleh kesan sedikit kau berubah ke, sebab kita ada meter tadi tu, ada panduan yang menunjukkan iman kita tu sihat atau tidak. Inilah kerja Nabi. Dia mari menceritakan kepada kita tentang kesejahteraan, kesihatan atau penyakit iman itu. Dia cerita tentang, bukan tentang tubuh. Tubuh di doktor lain boleh, doktor kafir pun boleh, bukan Islam pun boleh tubuh. Tapi kalau yang ni tak ada. Sebab itu dia sibuk, habis masa dia dalam kehidupan, dalam dakwah dia cerita pasal ni lah. Sebab benda ni orang lain tak boleh cerita. Cuba kita tengok, bila dia ceritakan, kita meyakinkan sangat. Macam benda tu di hadapan dia. Dia cerita benda yang di hadapan dia, yang dia telah saksikan. Macam mana dia tak yakin? Kalau ditakdirkan kita ni tengok orang dalam neraka, takut. Bila kita bercakap dengan orang, kita tengok orang tu buat dosa tu, kita tengok dah akibat dia dalam neraka. Mungkin kita akan pergi merayu-rayu, pegang dia, pegang kaki dia, menangis-nangis. Jangan buat. Mungkin begitu. Kita tak sampai begitu sebab tak tengok, tak nampak. Jadi itulah sebabnya Nabi ni bersungguh-sungguh, sebab dia sudah tengok. Dia sudah tengok neraka, dia tengok dah, surga dia tengok dah. Sebab tu dia bersungguh-sungguh. Dan bila kita dapat panduan daripada dia, itu panduan yang sebenarnya. Panduan yang sebenarnya. Mukmin yang sejahtera imannya. Yang ketiga, perkara-perkara yang masih tidak jelas keharamannya dan masih diragui kehalalannya di sisi syariat, termasuk dalam perkara-perkara syubhat. Mengelak diri daripada perkara-perkara syubhat adalah tanda kesempurnaan dan kesejahteraan iman seseorang. Jadi benda syubhat ni benda macam mana? Ada dalam hidup kita ni yang tak jelas, yang samar. Macam saya sebut tadi, ada dua keadaan samar itu.
Mungkin kerana kita tak tahu. Benda tu memang sudah ada, tapi ilmu kita tak ada. Benda tu sudah ada. Jangan buat selagi tak pasti. Jadi kita cuba tanya dulu orang, benda ni dia kata ada dalam hadisnya begini-begini, ikutlah. Jelas dah tu. Kalau ni ada kata ada dalam Qurannya begini-gini, jelas tu, ikut itulah. Tak jelas tu sementara kita bertemu dengan orang yang pandai, lebih pandai daripada kita. Benda tu memang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tak jelas sungguh. Dalam Quran, dalam hadis tak ada sebut. Sebab yang sebut dalam Quran, dalam hadis ni yang kasar-kasar, perincian yang kecil-kecil tu dia tak ada sebut. Dia tak ada sebut. Kalau nak sebut semua, banyaklah. Nak sebut mikrofon, nak sebut lampu jenis ni, semua nak sebut. Nak sebut kamera jenis ni, banyaklah. Perkembangan zaman, kemajuannya begini, tak habis kalau nak sebut tu. Jadi dengan sebab itu, banyak perkara tak ada. Bila tak ada, dan benda tu antara dua, boleh jadi elok di sisi agama, boleh jadi tak elok, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Itu syubhat namanya. Bahasa kita pun kita panggil syubhat juga. Tapi syubhat bahasa Melayu ni ada salah satu maknanya lain pula daripada bahasa asal dia. Dia bersubhat dalam kes itu. Subhat tu makna terlibat sama lah. Itu dalam bahasa Arab tak ada guna begitu. Tak ada. Jadi kita baiki pula bahasa dia. Tapi perkataan tu perkataan dia. Berapa banyak macam tu, berapa banyak. Tak kira tu. Ini yang syubhat sungguh dalam istilah ni. Tak jelas. Misalnya banyaklah projek-projek keuangan, dari segi inilah yang semasa ni, takaful misalnya, kita kata macam mana ni, insurans misalnya macam mana, perbankan, yang berkaitan dengan perbankan dan lain-lain, banyaklah. Tak jelas. Jadi kita nak buat macam mana? Kalau tak jelas, jangan buat. Jangan buat bukan bermakna dia tak lagi buat jadi kita tak majulah. Bukan begitu maksudnya. Yang dia naknya bukan tak boleh. Bila ada sesuatu benda tu meragukan, dan apa benda yang meragukan? Ni. Buat yang itulah. Usah buat yang lain, gantinya. Bawa gantinya, alternatifnya. Apa yang kita boleh bawa alternatifnya? Itu yang naknya. Bukan kita kata satu keadaan ada dah tak jelas, jangan buat. Jadi orang Islam ni tahu jangan buat saja. Bukan begitu. Buatlah tapi yang sesuai dengan Islam. Misalnya kalau zaman dahulu insurans, jadi itu dipertikaikan. Kan orang Islam ni dia aktif, dia fikir, dia buat takaful. Itu satu perkembangan yang baik. Tapi ada pilihan lah. Jangan dalam keadaan ini tak ada perlindungan untuk orang Islam, tak ada jaminan untuk orang Islam. Jadi orang Islam akan ketinggalan sampai bila-bila lah. Jangan begitu. Bukan disuruh begitu, disuruh kita cari satu pilihan yang meyakinkan. Jangan dibuat benda yang tidak meyakinkan, yang ada unsur-unsur haram itu. Sebab kalau ada unsur-unsur haram, tentu ia tidak baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi kita kena pasti dalam perkara ni. Kalau halal, dia mesti baik. Terjaminlah kita. Itu sebabnya kita kena pastikan. Orang yang mengelak diri daripada perkara-perkara syubhat ini sebenarnya adalah orang-orang yang sempurna imannya. Jadi kalau kita mudah saja benda syubhat, mudah saja buat, tak ada rasa apa-apa pun, itu bahaya tu. Itu tanda iman kita bermasalah. Tapi kalau kita benda ni tak perlu ambil masa lama sebenarnya. Tak perlu ambil masa lama. Benda ni akan berpanjangan lama. Jadi kita boleh kaji dalam masa tu, boleh selidik, boleh tanya. Kadang-kadang dengan tanya sekali sudah selesai dah. Yang pentingnya ambil berat tentang urusan agama kita, kehidupan agama kita tu kena ambil berat. Baru berarti hidup sebagai seorang
mukmin, sebagai seorang Islam. Yang keempat, gembira dengan sesuatu amalan kebajikan yang dibuat dan sedih dengan sesuatu dosa yang dilakukan adalah tanda kesejahteraan iman. Inilah yang disebut dalam hadis. Kalau kita rasa gembira walaupun rugi dari segi dunia, misalnya seorang yang infak, berbelanja di jalan Allah, kadang-kadang dia bagi banyak, beratus ribu, juta kadang-kadang, tapi dia suka, dia rela hati, suka, puas hati. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan kepada dia, dia buat berapa banyak, juta-juta dia buat, dia suka hati, puas hati. Kalau macam tu, ini tanda sempurna imannya. Sempurna imannya. Nak jadi sempurna ni banyak sebenarnya bidang. Sempurna dalam bab itu, mungkin tak sempurna dalam bab lain. Banyak lagi, luas lagi. Yang naknya sempurna dalam semua perkara. Susah. Kalau kita sempurna dalam semua perkara, maknanya istimewa sangatlah. Istimewa sangat. Itulah yang patut kita, kalau nak kata nak cemburu, nak kita kata pasang cita-cita, angan-angan, yang macam tu. Bukan senang tu nak dapat sebenarnya. Sebab manusia ni Allah SWT tak bagi semua. Kadang-kadang dia ada ini, tak ada ini. Macam mana dia nak buat sempurna? Dia ada kekurangannya. Tapi kalau adalah berlaku, memang Allah SWT nak kebaikan sungguhlah untuk dia. Dia telah berpeluang keemasan lah kita kata dalam dunia, dan hasilnya akan dia lihat di akhirat nanti. Sedangkan yang sedikit saja, sebesar zarah pun, kalau dibuat akan nampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau buat baik, sebesar zarah pun akan nampak, akan dapat lihat. Dapat lihat tu akan rasalah, terimalah balasan dia. Kalau buat jahat sedikit pun akan dapat. Itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat sesuatu yang tak baik, dosa, susah hati, sedih. Sedih. Dia kena ada rasa itu. Tapi sedih tu janganlah sampai tak jadi buat kerja apa. Sedih ni sifat hati, ingat, aku salah, aku tak kena buat begini. Tak, cuba baikilah, jangan bagi berlaku lagi. Sedapat mungkin cuba baiki. Bukan nak suruh kita bila salah tu sampai tak jadi kerja gitu. Bukan begitu. Sampai melakukan banyak kesalahan yang lain pula. Itu tak boleh. Bukan begitu maksud ajaran Nabi SAW. Misalnya katakanlah seseorang itu tertidur sehingga subuhnya tengah hari, misalnya, itu satu kesalahan juga. Walaupun tidur tu ialah kira dimaafkan, tapi mungkin ada kecuaian tu, kita tidur lewat ke, mungkin. Jadi janganlah sedih sampai tak jadi buat kerja. Nak pergi berniaga tak jadi dah hari tu. Sebab apa duduk sedih, menangis? Bukan begitu disuruhnya. Bukan begitu. Jadi kalau bila kita tak buat kerja tu, jadi kekurangan lain pula yang datang. Kekurangan lain pula. Macam mana kita nak belanja anak-anak kita, anak isteri kita nak menanggung dia pula? Itu terganggu pula. Bukan begitu caranya. Yang salah tadi kita cuba baiki, cuba ingat. Cuba jaga. Dan yang kerja yang lain tu kita terus buat. Bukan nak suruh kita menangis, duduk senyap, tak mahu cakap dengan orang. Bukan begitu. Tapi mungkin ada setengah-setengah orang tu begitu. Kalau lah ada, jangan kata apalah dengan dia, biar dia lah. Sebab dia dalam keadaan bagus tu. Bagus, dia menyesal tu. Walau bagaimanapun, itu tidak dikehendaki begitu. Tidak dikehendaki begitu. Dia ada benda-benda ya, kesalahan itu kita perlu sedih sangat. Jangan sedih sangat. Misalnya, kita seorang mukmin, seorang Islam, kita ni bila mukallaf, maknanya cukup umur, berakal, kira-kira 15 tahun atau mungkin sebelum itu 12 tahun mungkin. Daripada situ sampai mati nak kena sembahyang ni.
Katakanlah semayang subuh. Semayang subuh ni biasa nak terlepas tu sebab tidur. Kalau semayang lain tu boleh tahan sikit. Itu pun ada juga masalahnya terlepas begitu begini kalau semayang subuh. Jadi kalau nak kira bersedih, banyak benda kena sedih. Dia kena tengok. Sebab itu hikmatnya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sekurang-kurangnya 3 kali. Terlepas semayang subuh. Terlepas, dia pun semayang setelah matahari terbit. Bukan dia seorang, dengan sahabat-sahabat dia. Sebab itu kalau kita belajar hadis, tengok dalam hadis, dia ada menyebutkan 3 kali. Kenapa? Sebab ni kan sepanjang hayat ni kena semayang ni. Takkan tak ada keadaannya. Jadi yang berlaku kepada Rasulullah menunjukkan benda tu boleh berlaku kepada manusia lain. Janganlah susah hati sangat. Ini sebab macam satu penghibur, penenang jiwa umat. Bila dia tahu Nabi pun ada berlaku begitu, maknanya payah benda ni. Tapi kalau benda-benda yang memang tak boleh, macam berzina, tak mungkin berlaku kepada Rasulullah. Kepada Nabi-Nabi mana-mana sekali pun tak mungkin. Kalau benda tu pada pandangan orang tak elok, boleh lagi, asalkan dia tidak haram. Misalnya setengah orang kata kencing sambil berdiri ni kurang adab. Kurang adab saja, Nabi ada buat. Boleh lagi buat benda tu. Kalau yang haram betul, tak ada. Macam subuh tadi, dia ada 3 kali bahkan berlaku kepada Rasulullah. Tapi 3 kali lah. Kita ni mungkin banyak lagi kan. Banyak lagi pun kena ingat lah, benda ni telah berlaku kepada Rasulullah. Apa hikmatnya? Nak ceritanya bukan senang. Yang pentingnya kita baiki diri. Kena ingat, jaga masa tu. Masa itu penting, masa itu. Sebab itulah Allah bersumpah dengan masa macam-macam. Wadduha, demi duha. Wal fajri, demi fajar. Wal laili, demi malam. Semuanya makna, ada makna besar, artinya jaga masa itu. Sebab bila terlepas masa tu kadang-kadang habis dah. Tak boleh nak tarik balik dah. Wasyamsi, demi matahari. Itu semua berkait dengan masa. Demi bulan, berkait dengan masa. Bila Allah SWT bersumpah dengan sesuatu, dia nak menarik perhatian kita kepada kepentingannya dalam kehidupan ini. Jadi kita kena ambil berat lah. Kena ambil berat. Benda yang ada pada masa tu tidak ada pada masa lain. Misalnya sesuatu yang ada pada bulan Ramadan tidak ada pada bulan lain. Masa tu bila lepas hari Jumaat ada kelebihan. Bila lepas waktu subuh ada masa tu. Tiap-tiap hari ada masa tu. Bila terlepas hari tu, terlepaslah kita. Tak ada dah. Kalau boleh hari lain lah. Hari tu terlepas dah. Kelebihan dia tu dari segi bila kita qada, lepaslah tanggungjawab kita. Sungguh itu asing, perkara lain itu. Kelebihan waktu tu bila terlepas sampai bila-bila. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Ya. Yang kelima, sebagaimana manusia itu suka akan benda-benda yang sedap dan tidak suka benda-benda yang tidak sedap, begitulah halnya hati seseorang mukmin. Kebajikan dirasainya sedap, kejahatan, dosa dan maksiat pula dirasainya tidak sedap. Dia jadi macam tu, macam benda makan atau macam sesuatu yang dirasai oleh tubuh kita. Kalau kita tidur di atas pasir yang panas tak sedap, tidur di atas tilam yang empuk itu sedap. Kalau dalam aircon selimut lagi sedap. Sedap. Makan yang sedap begini, ini tak sedap, tak mau. Jiwa orang mukmin macam tu juga dengan dosa dan pahala. Benda yang berpahala tu dia rasa sedap, dia suka nak buat, suka. Tak mengantuk dia. Kalau belajar misalnya tak mengantuk. Itu dia rasa manis, sedap tu. Tapi kalau orang yang bermasalah, dia rasa letih, mengantuk. Tak kira macam kita mungkin penat apa mungkin berlaku begitu kan.
Tapi kena kira yang sebenar, kesukaan hati dia tu, dirasainya sedap, sebab itu dia bersungguh. Dia beza sebenarnya. Macam kita lihat pelajar-pelajar yang nak lulus periksa, dia bersungguh-sungguh baca sampai merah mata, tak tidur pun ada. Tapi apa tujuannya? Nak periksa. Bila lepas tu tak ada baca dah. Berbeza dengan orang yang kaki baca sungguh. Dia tak terikat dengan periksa, dengan apa. Baca tu bagi dia nikmat sampai bila-bila. Tak dapat baca tu boleh jadi sakit dia. Itu bendanya. Begitu juga dengan ibadat, dengan kebajikan yang lain. Dia suka, seronok bila buat. Tak ada sedih, tak ada susah dia. Tapi kepada orang yang iman dia tak kuat, dia susah. Dia susah, dia rasa tak sedap. Nak rasa tu susah tu benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu. Kita kata tahap baca ni tahap biasa lagi. Itu pun bukan semua orang nak berasa sedap bila baca. Bukan semua orang. Apatah lagi ibadat yang kita tak tahu apa pun maksudnya. Tak nampak langsung. Lagilah, bahkan memenatkan ada. Macam puasa tu, lapar ada. Tapi nak bagi seronok, macam mana? Nak rasa seronok. Ini dia kena orang yang sempurna imannya, baru dia ada rasa itu. 6. Manusia dalam menghadapi ketaatan dan kemaksiatan terbahagi kepada 3 golongan. 1, ghafil. Dalam Quran disebut ghafilin. Yang kedua, aqil, yang berakal. Yang ketiga, kamil, yang sempurna. Manusia yang ghafil ialah orang-orang yang gembira bila melakukan maksiat dan sedih bila melakukan ketaatan. Itu ghafil. Tak maulah kita jadi ghafil. Buat maksiat, buat dosa suka, gembira, tu hati dia. Bunuh orang dia suka. Bunuh orang dia suka. Berjaya dia, jaya, suka. Ini bukan tu. Tapi kalau buat baik, dia sedih. Terbaliknya jadi. Akil ialah orang yang tahu dan sedar tentang baik buruknya sesuatu perlakuan dengan akalnya. Dia tahu benda ni baik, benda ni tak baik, dia tahu. Namun ia bersikap acuh tak acuh saja. Ini akil, tahap yang kedua. Tapi nampak baik pun nampak, tapi tak nampak pun dia macam benda tu tak baik pun, sebab dia tak bersungguh. Tak nampak minat pun. Sekadar tahu benda ni mudarat, tapi dah mudarat, tak mengelak diri. Macam orang yang merokok, tahu. Orang merokok, dia tahu tu. Siap ada di kulit dia tu lagi tu. Tapi dia buat juga. Ini bukan gila tu, bukan gila, dia berakal. Tapi dia sikap acuh tak acuh saja. Ini rugi juga ni, macam ni. Rugi juga. Dia tahu benda ni, tapi dia buat juga. Benda ni dosa ni, kadang-kadang benda ni neraka ni, dia buat juga. Dia tahu neraka tu macam mana, dia tahu, dia percaya. Tapi dia bersikap acuh tak acuh saja. Ini tak boleh macam ni. Akil. Kamil pula ialah orang yang sangat gembira bila melakukan kebaikan dan kebajikan. Ia seolah-olahnya mendapat kemenangan dan kejayaan apabila berjaya melakukan sesuatu kebajikan. Suka sangat macam beroleh kejayaan, macam beroleh kemenangan bila dapat buat sesuatu yang baik. Apabila melakukan sesuatu dosa pula, ia berasa sangat sedih, seolah-olahnya ia telah kehilangan harta benda dan ahli keluarganya. Macam mati ibu ayah dia, macam mati adik-beradik dia, hilang orang-orang yang disayangi. Dia rasa macam tu. Kalau macam ni bagus sangatlah. Inilah nak macam itulah orang mukmin yang sejati, yang sebenarnya, yang sempurna imannya, macam tu. Ini tahap kamil. Akil itu mukmin juga, bukan tidak mukmin. Akil, tetapi tidak sempurna. Sebab dia sudah tahu ini tuntutan agama, ini wajib, tak buat ni berdosa. Cuma dia cuai. Beriman, tapi tak sempurna iman macam tu. Ghafil, ada juga orang Islam pun, orang beriman pun ada juga, teruk benar lah macam ni. Dia tidak menghalalkan benda tu,
Tetapi macam orang kafir, macam orang tak ada keyakinan agama cara dia. Ini leka ni, orang yang lalai. Ini macam ni tak maulah, macam ni. Ini kalau ada pada orang kafir, sesuai lah. Orang kafir pun kadang-kadang tak ada macam tu, tak ada buat begitu. Dia tak suka dengan benda-benda yang tak baik tu. Macam mana orang Islam boleh suka? Suka kalau dapat menipu orang misalnya, dapat berkena seseorang tu. Ini cara bukan orang Islam. Tapi ada yang macam ni pun ada. 7. Hati orang mukmin sejati tidak dapat menerima kejahatan dan dosa, sebagaimana seseorang tidak dapat menelan lalat atau sesuatu yang diluati. Jika tertelan, perutnya akan segera memuntahkannya keluar. Jadi jiwa orang mukmin, hati orang mukmin yang sebenarnya, dia tak boleh terima benda jahat, benda dosa, tak boleh terima. Kalau tersalah lah buat, dia tak akan masuk dalam hati dia, mesti akan ditendang keluar. Seperti mana seorang yang telan lalat misalnya tak tahulah kalau ada orang yang suka makan lalat, tapi setakat yang kita tahu tak ada macam tu. Tertelan lalat, apa jadi? Tak boleh terima perasaan dia tu, nak muntah kamu. Macam tu. Orang mukmin pun dengan dosa, dengan kejahatan ni, bila dia lakukan, dia tak boleh terima. Kalau dia tidak macam tu, mana tak sempurna. Tak sempurna. Kalau dia selesa saja telan lalat telan lalat, dah ada dalam air teh dia tadi minum, dia minum terus dengan lalat-lalat. Kalau dia selesa macam tu, tidak tu. Tidak tu. Orang mukmin, kalau kata dia tertelan, dia akan memuntahkannya keluar. Begitu sifatnya. Yang ke-8, hadis di atas sebenarnya menggambarkan perihal manusia kamil, seperti para sahabat dan kekasih-kekasih Allah, aulia illah. Ia merupakan pedoman dan panduan untuk orang-orang seperti itu. Adapun manusia biasa yang banyak dosa dan sentiasa bergelumang dalam maksiat, mereka seringkali menganggap kejahatan sebagai kebaikan. Perbuatan dosa bukan sesuatu yang meresahkan, malah seringkali menyenangkan hati mereka. Jadi tak boleh kita nak serahkan kepada hati dia, ikut panduan hati, tak boleh. Orang biasa, dia kena ikut Quran, kena ikut sunnah Nabi. Itu caranya, ikut agama. Tapi kepada orang-orang yang hatinya bersih, boleh serah. Dia boleh tanya hati dia. Hati dia akan memberi jawapan yang betul. Jiwa dia tu menurut akal dia, menurut iman dia, jiwa dia akan suka benda yang baik, akan cenderung kepada yang baik, dan akan lari daripada yang tak baik. Ini sifat orang mukmin. Jadi apa yang tersebut dalam hadis itu sebenarnya lebih banyak menunjukkan tanda-tanda kesempurnaan iman. Orang yang sempurna imannya macam tu, macam tadilah, bukan iman biasa-biasa. Jadi orang lain walaupun biasa, kita boleh usaha menuju ke arah situ. Boleh. Tingkatkanlah diri, lama-lama jadi macam tu. Lama-lama jadi macam. Dia bukan sifat khusus yang tidak boleh dikongsi macam sifat kenabian itu. Bukan. Ini boleh diusaha. Cuma mungkin kita tak sampai ke peringkat itu. Ada orang yang sudah sampai ke peringkat itu. Kita pun boleh sampai juga ke situ dengan usaha-usaha, dengan adanya banyak usaha lah. Banyak usaha, InsyaAllah boleh sampai ke situ juga. Jadi itulah rasanya satu hadis pun cukup dah hari ini. Setakat itulah dulu untuk hari ini. Hadis Mishkat kita, hadis yang ke-40 dan yang ke-41 tu insyaAllah kita akan bincangkan kemudian lah, insyaAllah. Mungkin kalau sempat nota, ada nota yang lengkap nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada nak tanya muskilan?
Ya. Ini nota terbaru saya, kitab Mawaqitis Salah yang ke berapa? 13 saya. Dalam tu saya sebut nota yang ke-13, kitab waktu-waktu sembahyang. Dalam tu saya ada sebut ketika dia dalam perjalanan ke Mekah satu, ketika pulang dari Khaybar, perang Khaybar satu, kemudian ada satu lagi di lain. Sebab cerita dalam tu tak sama, jalan cerita dia tu tak sama. Tak mungkin kita kata ia telah berlaku ataupun menggambarkan peristiwa yang sama, tak mungkin. Sebab itu Ibnul Arabi dan lain-lain mengatakan sekurang-kurangnya 3 kali. Itu jelas berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Ada lagi? Di sini hamba dalam istilah kita untuk manusia ni menunjukkan rendah kan. Tapi kalau hamba dengan Allah itu tanda tinggi kedudukannya. Sebab itu dalam setengah-setengah syahadah kita kan, kalau di tasyahud Ibnu Mas'ud dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita sembahyang tu, tahiyat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebut abdu dulu, lepas tu baru rasul. Jadi kedudukan abd ini lebih tinggi sebenarnya. Kalau dengan Allah, dia kena sampai begitu perasaan hamba ni. Kalau rasul tu kan lebih hebat, dia ada kedudukan besar. Ni abd mana rendah. Tapi semakin rendah seseorang itu dengan Allah, bermakna semakin tinggi darjatnya di sisi Allah. Sebab itu Allah sebut sebagai abd. Satu. Yang kedua, ia menunjukkan bukan mimpi. Bukan mimpi Isra' tu, sebagaimana dikatakan oleh setengah-setengah orang. Sebab asra bi, bawa abd. Abd itu tubuh dia lah, dengan ruh dia sekali. Bukan bawa ruh dia, bukan bawa pangkat kedudukan dia, tidak. Hamba dia. Maksudnya dalam sedar. Dia isyarat kepada apa yang berlaku itu dalam sedar, bukan dalam mimpi, bukan di dalam alam khayalan, ataupun ekspedisi ruhani. Bukan. Tetapi memang tubuh dia, tubuh kasar dia bersama-sama dengan ruh dia. Itu maksud abd di situ. Ya, ada lagi? Kuat sikit, tak dengar. Tak kuat, dia tak kuat. Tak boleh, tak perlu pegang. Ya. Tak boleh lah. Sebab tak kuat. Bila kita nak i'tikad ni akidah ni dia tak boleh berlandaskan hadis dhaif. Itu ya. Ada lagi? Ya, kalau hadis dhaif tu ada asasnya hadis yang kuat, tak apa. Ini tak ada langsung. Gitu ya.
Ada beberapa soalan di sini. Yang pertama, darah manusia di sisi Imam Bukhari tidak najis. Ini bermakna ianya tidak membatalkan sembahyang. Bagaimana pula dengan darah haiwan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, mohon Maulana perjelaskan perbezaan antara hibah dan wasiat dalam masalah harta. Yang ketiga, macam mana hukumnya jika kita berniat bersembahyang sunat witir dengan 3 rakaat dengan 2 salam akan tetapi kita terlupa untuk duduk atau bertahiyat di rakaat kedua dengan terus bangun ke rakaat ketiga, adakah sah sembahyang tersebut atau bolehkah kita berubah niat untuk 3 rakaat 1 salam semasa dalam sembahyang tersebut? Ya, masalah pertama, darah manusia di sisi Imam Bukhari memang tidak najis. Antara dalil dia ialah sahabat Nabi kena panah tengah duduk sembahyang. Dia tidak berhenti sembahyang, beberapa kali kena panah kerana dia sayang. Dia sedap tadilah yang kita kata sempurna iman tadi tu sedap. Dia sedang baca satu surah, dia tak mau berhenti. Jadi dia teruskan. Tak terasa sakit, tak terasa sakit. Tapi dia perasan, dia tahu. Dia tahu. Jadi darah tu basahlah. Sampai dia tak kejutkan kawan dia yang sedang tidur seorang lagi. Dia sedang berkawal. Daripada serangan musuh. Yang seorang tu tidur bergile-gile. Jadi dia bersembahyang. Jadi kena tu beberapa panah lah kena, berdarah, dan dia tak berhenti sampai sudah sembahyang tu barulah dia kejutkan kawan dia kata, kenapa kamu tak kejut aku? Lalu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tegur pun dia, kenapa kamu tak berhenti bersembahyang, kenapa kamu tak ada guna teruskan sembahyang, kamu batal dah sembahyang kamu tu sebab berdarah begini begitu banyak. Tak ada sebut. Imam Bukhari faham daripada situ darah manusia ini tidak najis. Kalau najis mesti Nabi sebut, sebab tak ada guna. Itu perlu tu supaya orang lain juga tahu kemudiannya bahawa kalau darah banyak. Ni setengah-setengah ulama mengatakan darah tu memang najis. Itu tidak dinafikan, dimaafkan kecuali kalau darah tu sedikit. Macam-macam lah kata, ujung jari, ujung ibu jari, macam-macam lah katanya. Sebesar tu boleh. Tetapi berdasarkan hadis tadi, tentu kalau kena anak panah tidak sebesar ibu jari, tidak sebesar jari kelingking, darah tu mesti banyak. Jadi bila dia benarkan, dia tidak tegur sahabat itu, menunjukkan tidak najis, tidak batal air sembahyang dan tidak batal sembahyang, boleh mengikut mazhab dia lah. Kalau mazhab lain batal. Cumanya dia akan tanya, kenapa sahabat tu, kenapa Nabi tak kata apa-apa? Kalau salah mesti Nabi tegur. Ini sifat Nabi. Sifat Nabi, kalau salah dia tegur situ. Sebab kalau tegur masalah lain mungkin tak ada peluang dah. Kita jangan fikir Nabi ni macam orang lain. Mungkin dia tengok besoklah nanti kita tegur dia. Tidak bukan macam tu. Dia mesti masa tu juga. Sebab masa tu perlu diketahui. Bukan oleh orang yang berkenaan tu, orang lain juga nak tahu. Jadi itu masalah. Kemudian kalau darah binatang lain, darah manusia, darah binatang itu najis. Najis. Mengikut satu pendapat. Satu lagi pendapat dia serupa dengan najis dia. Kalau binatang yang halal dimakan, najisnya pun tidak najis. Mengikut Imam Bukhari tidak najis. Tahi dia ke, air kencing dia ke,
atau darah dia ke, tidak najis. Tidak najis bukan bermakna dia nak suruh kita, sengaja kita pergi ambil air kecil, dia curah di baju kita kemudian bawa semayang. Bukan begitu. Bukan begitu maksud dianya. Dia berdalil dengan Nabi SAW suruh semayang di kandang kambing. Sallu fi marabidil ghanam, semayanglah kamu di kandang kambing. Bukan bermakna di sini Nabi SAW nak suruh kita, saya saja kita ada masjid yang bersih macam ni, pergi cari. Bukan gitu maksud dia. Tapi dia nak cerita benda lain, iaitu binatang yang halal dagingnya dimakan, darah dia, kencing dia, tahi dia, najis dia tu tidak najis. Kalau kena tak kisah. Nabi SAW bersemayang kan atas keledai dia, atas unta dia, atas kuda dia bersemayang. Semayang sunat boleh. Kita mungkin tak buat itu, sepatutnya buat. Sebab boleh kita bawa kereta, boleh bawa kereta, boleh semayang. Sebab itu jangan kita tuduh orang tu sombong. Apalah saya bagi salam kat dia, saya senyum, dia senyap. Kita kena tahu mungkin orang ni ikut sunnah tu, dia sedang bersemayang. Dia sedang bersemayang. Sebab Nabi SAW naik kuda, naik unta, dia bersemayang. Semayang sunat, tak menghadap kiblat pun tak apa. Bukanlah bersemayang tu ada nak suruh tunduk begitu, nanti melanggar pula lah. Dia tak suruh begitu, cuma isyarat sajalah, isyarat. Jadi binatang tu kan, dia ada ekor dia, ada kalanya bila dia kencing dia itu, dia gerak-gerak ekor dia tu, dia akan memercik, kencing dia dan sebagainya kena baju dia, kain dia dan sebagainya, dia terdedah kepada keadaan itu. Walaupun begitu Nabi tetap bersemayang juga. Ini menunjukkan tak kisah, tak apa, tidak menjejaskan. Kalau ia menjejaskan, dia tak buat. Dia mesti berjaga. Nabi ni seorang yang berhati-hati, bercermat. Tiba-tiba sini nampak dia tak kisah, tak ada sikap cermat itu. Padahal itu boleh berlaku. Bukan naik kereta tak apalah, tak ada tahi, tak ada air kencing, ni naik benda macam tu boleh berlaku. Jadi ini sebenarnya nak beritahu kemudahan dalam agama tu, bukan nak mengajar kita ni jadi pengotor. Tidak, sekadar itu saja. Kita yang senang ni tak kisahlah, memanglah senang, tak kisah. Saya pernah duduk di India sampai sekarang ni, hari ni saya tengok dalam video-video dalam TV masih lagi. Tapi saya tahulah orang ramai ni, kita ni tak tahu apa benda tu, sebab dia tak biasa. Dia bawa keping-keping dalam raga besar tu dan dia tampar di dinding rumah. Apa? Tahi lembu, tahi kerbau. Jadi kayu api dia. Orang-orang miskin itu jadi kayu api dia. Di sana lembu kerbau ni pelihara dalam rumah. Orang ada 5 ekor kerbau tu kaya tu, kaya. Sebab kerbau susu banyak lah. Tahi dia tu boleh jadi kayu api dia. Dia bukan ada gas macam kita ni. Yang miskin lah, yang kaya tu ada juga, yang miskin. Cuba bayangkan, kenapa boleh ni? Sedangkan bila kita masak nasi, saya sendiri pernah minum teh, kayu api dia tu, itu tahi tu, bau satu macam juga, rasa juga. Jadi itu satu perkara, pengalaman yang melucukan jugalah. Tapi nak ceritanya, kerana benda tu tidak najis lah. Kalau benda najis tak boleh. Mesti dia asap dia ke apa ke, dia akan api dia ke, bunga api dia tu mungkin masuk. Tapi tak apa, sebab ini tidak najis. Memang ada khilaf juga dalam perkara ini. Itulah kesimpulannya. Memang ada khilaf juga dalam perkara ini. Tapi kalau binatang yang tak boleh dimakan, tidak halal dimakan dagingnya, memang tak boleh. Itu tak ada khilaf. Dan air kencing manusia itu memang najis. Imam Bukhari pun kata najis. Air kencing manusia lebih najis lagi daripada air kencing binatang. Air kencing binatang yang halal dimakan lah. Kalau yang haram dimakan itu memang najis lah. Memang najis.
Yang haram dimakan itu banyaklah kan? Seperti yang kita maklum, begitu. Yang kedua, perbezaan antara hibah dan wasiat dalam masalah harta. Hibah ni maknanya kita bagi sesuatu kepada seseorang, itu hibah. Bagilah. Bentuk pembahagian dalam Islam ada banyak. Bagi, mungkin jadi hadiah. Bagi, mungkin jadi sedekah. Bagi, mungkin bagi macam-macam lah. Banyak jenis itu. Jadi kalau bagi tanpa niat sedekah, tanpa niat hadiah, dipanggil hibah. Hibah ini boleh seseorang lakukan. Kalau dia ada sesuatu milik dia, dia boleh bagi kepada sesiapa pun. Boleh bagi. Wasiat wasiat maknanya yang kita pesan. Kita pesan supaya lepas mati kita, kalau kita mati, bagi kepada orang sekian-sekian ni sebanyak sekian-sekian misalnya. Ataupun untuk buat sesuatu benda kebajikan, kamu buat. Jadi orang kena, sebelum bagi pusaka tu, kena ambil harta tu untuk disempurnakan wasiat dia, dengan syarat wasiat itu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan hartanya. Tak boleh melebihi. Maknanya 2/3 lagi paling kurang lah, mesti kekal itu, untuk dibagikan kepada pewarisnya yang berhak, yang disebut oleh Allah di dalam Quran dan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Tak boleh kita nak wasiat kepada pewaris, tak boleh. La wasiyata liwarithin. Nak wasiat kepada pewaris tak boleh. Dia sudah ada ketetapan dah. Allah nak begini, sebanyak ni. Tapi kalau bagi saja, lain. Bukan wasiat, dia bagi semasa hidup dia. Ini anak dia juga, tapi dia bagi kepada dia ni. Boleh. Itu hibah namanya. Boleh. Dia tidak termasuk dalam hukum wasiat. Kalau wasiat kepada pewaris tak boleh. Hibah kepada pewaris pun boleh, bukan pewaris pun boleh. Ya. Berkenaan dengan niat bersembahyang witir 3 rakaat dengan 2 salam, semuanya boleh, sebagaimana yang ditanya di sini, boleh. Kalau terlupa rakaat yang kedua tu nak duduk, kita boleh niat satu salam, boleh. Dia ada kemudahan dalam perkara ini. Dan sebenarnya ini bukan yang sunat saja, yang wajib pun begitu. Sembahyang yang fardu tu, kalau kita sengaja tinggal, kalau dalam mazhab Syafi'i sekalipun, sengaja tinggal tahiyat yang kedua, tak perlu sujud sahwi pun, tak perlu, boleh tinggal. Tapi yang eloknya tidaklah. Yang eloknya tidaklah. Dan kalau terlupa itu sujud sahwi lah. Tetapi ada pendapat yang mengatakan tak perlu, terutamanya kalau sengaja. Kalau sengaja, sebab itu ia bukan rukun, bukan cuma sebagai sunat itu ada khilaf lah di antara ulama. Jadi dalam masalah sembahyang sunat ini, dia memang ada keluasan. Kalau terlupa, boleh buat satu saja niat begitu, tidak salah. Tidak kata perlu sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu pun sunat, bukan wajib sebenarnya. Kalau tertinggal, sunat. Bukan makna sampai tak sah sembahyang tu kalau kita tak buat. Apalagi kalau seseorang tu jenis terlupa nak sujud sahwi, biarlah, tak kisah. Sebab sujud sahwi itu pun sunat, bukannya wajib, bukan menyebabkan tak sah sembahyang tu. Jadi begitulah, secara ringkasnya begitulah. Wallahu a'lam. Setakat itulah dulu ya, insya-Allah.